Sebut pasaran kewangan juga kita kadang-kadang melibatkan apa lah? Return. Kan? Dia melibatkan apa? Return. Return tu maksudnya lah, ada benda yang kita kononnya ialah keluarkan duit dan kita mengharapkan expectation mesti ada return daripada kita. Faham? Dan kebanyakan orang start dengan forex trading ialah dia melihat apa? Return jugalah. Peluang, untung dan sebagainya. Dan tambah-tambah tengok Sifu Master pula, pagi kaut $6,000, petang $5,000, kan malam $5,000. Setiap waktu solat dia kaut untung. Apa yang saya maksudkan ialah benda ni sebenarnya satu mindset yang saya tak kata salah tetapi kurang tepat. Di mana kita memang lihat return tetapi sebenarnya dalam apa yang kita buat kita kena lihat dia tu risiko. Apa keyword dia? Risiko. So risiko tu yang utama. Jadi bila kita lihat dalam keadaan macam ni, ada perkara yang kena jelas iaitu dari keadaan risiko dan apa yang patut kita lakukan, iaitu memahami konsep-konsep aplikasi dia. Bila kita lihat aktiviti berdagang, maksudnya ialah kita trading forex, ada target harian ke bulanan, kita juga kena lihat aktiviti melabur. Maksudnya kita kena tengok return daripada tahunan, yearly income. Contohnya ASB, contoh kan. Apa lagi? Mungkin setengah insurans yang masuk ataupun return dalam wealth planning yang lain. Apa lagi contoh dia? Kan? Jadi macam-macam instrumen lah kita boleh ambil kan. Mungkin juga kita landlord, tuan tanah Kedaung. Kan? Ada rumah, tolak plus minus, untung. Kan? Kita untung ujung bulan lah. Oi, besarnya belakang ni. Alright, so satu lagi antara perkara yang kita kena jelas. Kalau kita sebut berdagang dan juga melabur, dia melibatkan nombor satu ialah kita punya kewangan peribadi. Kadang-kadang ramai orang nak selesaikan masalah kewangan peribadi, cara diselesaikan macam mana? Sama ada satu kerja lebih, nombor dua ialah dia cuba buat aktiviti berniaga lah. Contohnya masuk forex. Oh, saya dalam keadaan kesempitan kewangan, so saya nak kena start forex. Saya dalam keadaan hutang, saya kena start forex. Oh, saya perlu duit lebih, saya kena start forex contohnya. Tapi apa berlaku ialah dia dalam keadaan tertekan ke keadaan dia okey masa dia masuk forex tu? Tertekan. So bila keadaan tertekan, agak-agaknya lah, kalau you trading dan you tertekan, agak-agak lah, berapa you macam mana hasil dia agak-agak? Kemungkinan besar loss pasal mental kita tak stabil. Faham tak? Jadi ini salah satu reality check lah yang saya nak mulakan pada you kan. Kita ingat tambah-tambah sekarang ni ialah keadaan COVID-19. COVID-19 tu maksudnya ialah kita ada pandemik yang menyebabkan ramai orang yang tak boleh bekerja. Kan semalam saya jumpa seorang yang salah datang tu, dia kerja dengan second hand. Dia tak capai target. Nak capai target macam mana? Kedai tak buka kan? Kena di lay off. So dia pening. Dia pening dan sebagainya. Dan apa yang berlaku ialah nama dia Amin. So Amin duduk sebelah saya, dia kata, saya coach, saya datang ni first time, saya tak tahu apa-apa, kawan saya ajak saya datang sini. Dan saya pun akan berminat, memang saya dah minat tapi saya tak ada tempat. Tapi apa yang berlaku ialah bila saya masuk, saya dapati ada banyak benda yang mula saya belajar. Kan? Dan ada juga banyak benda yang saya tak tahulah. Jadi kawan saya ajak. So bila saya tanya kawan ni siapa? Lepas tu dia, oh ni Ijam. Ijam ni rupanya seorang budak muda lah, dua-dua ni budak muda. Dia kerja dia basking. Basking kan? Basking, dia kerja tu je. Tapi sebab PKP nak basking celah mana kan? Basking online ke apa? Kan? Jadi apa yang berlaku ialah dia basking. Dan dia ada grup basking lebih kurang dalam 26 di Penang. Dan bila saya borak dengan dia lah, Jam, so you basking macam mana? Tak, kita ada ramai orang kumpul. So this young guy kan, saya sangat inspired gila tau. Why? Pasal dia macam dikutip orang tau. Mana yang susah, mana ni, dan masukkan dan dijaga. Termasuk yang si Amin tadi. Amin tu lay off, berhenti. Dia kata dia jumpa Amin baru pindah kat Penang. Dan Amin tu selalu lepak. Dia tengok Amin tu diam, dia tegur dan sebagainya. Rupanya Amin ada suara yang bagus dan boleh main muzik. So ajak jadi grup. Jadi dia ni macam The Guardian. Dia jaga. Saya kata gila, survival yang susah sama susah kan. Maksudnya saya macam, maksudnya setiap orang sini ada story sendiri yang saya sendiri pun rasa macam inspired tau. Inspires. Dia struggle dia, kehidupan harian dia. Ini budak muda tau. Kita bukan cerita yang struggle umur 40 lagi kita tahu. Anak-anak 2-3 orang dengan kehutang dengan apa sebagainya lagi yang cerita lah. Yang nak plan retirement pula, yang umur 50-60 kan. Alamak, aku baru belajar, baru aku tahu apa benda korek ni kan. Maksudnya setiap age ada difficulty yang berbeza. Setiap age ada challenge yang berbeza. Setiap age ada willpower ataupun kehendak yang berbeza. Berapa ramai yang faham saya? Yes? Dan kenapa saya tanya macam ni lah, you kena check you dekat mana?
Saya dekat mana? Saya umur 39 tahun. Jadi saya struggle, saya ialah kepada wealth protection. Saya tak ada isu wealth creation, saya isu wealth protection. Saya tak tahu isu wealth protection timbul. Iaitu saya contohnya ialah dalam umur saya semenjak dulu sampailah saya sekarang, saya tidak pernah ada pinjaman sebagai contoh. Bila you tak ada pinjaman, you ada aset tertentu dan you mula disiasat. Siapa siasat? Abang kita lah, LHDN. Lembaga datang. Oh, ini apa kau buat ni kan? So lembaga datang. So bila lembaga datang, adakah salah lembaga? Bukan salah dia, salah saya. Saya tak tahu pasal itu perlindungan kekayaan, wealth protection. Sibuk buat duit tapi bermakna you takkan selamat duit you. Sebagai contoh, apa lagi duit tak selamat? Katalah you masuk, you ada, katalah macam ni, saya selalu bagi contoh yang sama. 20 tahun dulu, berapa harga nasi lemak? 10 sen, 20 sen. Katalah up sikit 5 sen. Katalah up sikit 5 sen. Lepas tu, fast forward, hari ni berapa nasi lemak? Range biasa. RM1 tu kira, kalau bandar lah dekat bandar. RM2.50, RM1.50. Katalah RM2. Katalah. Okey. Maksudnya, nasi lemak tu naik harga ke turun harga? Saya tahu soalan ni bodoh gila, tapi saya tanya juga. Naik harga ke turun harga? Salah satu strategi lah. Kenapa kita tak beli nasi lemak masa tu, simpan 20 tahun lagi kemudian jual? Dapat contoh lah. Contoh. Satu lagi maksud juga ialah, kita membeli barang 50 sen dengan duit yang lebih besar. Betul tak? Ini inflasi lah, kesan inflasi. So, jadi maksudnya, secara tak langsung, 50 sen dulu, ibarat sekarang ni, you ada RM2. Faham tak? Jadi contoh paling mudah, ikut kajian daripada statistik lah yang saya baca di Harian Metro, dia kata, orang sekarang ni, kalau nak retire, khususnya tak ada perlindungan lain lah selain KWSP dan sebagainya, mesti ada 2 juta. Saya cakap kepala otak dia, siapa nak simpan sampai 2 juta? RM. Umur 60 pencen, 60-63, kena ada simpanan 2 juta untuk next hidup 20 tahun, termasuk medical dia, apa dan sebagainya. Ni kira orang tak jaga dia lah. Kan? Cuba you imagine, you kena ada 2 juta dan juga pada masa sekarang pula, you baru tahu you kena ada 2 juta supaya you boleh survive. Tanpa menyusahkan anak-anak lah. Kan? Jadi apa yang saya maksudkan ialah, katalah you simpan 2 juta sekarang, ada 2 juta, agak-agak 20 tahun tu 2 juta tu 2 juta ke? Ataupun kita ambil mudah kira, kalau you ada 1 juta, berapa harga you 20 tahun akan datang? Kalau ikut nasi lemak tadi, 3/4 lah, hilang. 250,000. Jadi apa saya tekankan ialah, supaya memahami, kadang-kadang, kita menyebut pasaran kewangan ialah bukan pasaran kewangan, dia pasaran kewangan diri kita. Kan? Duit ni adalah satu benda yang sebenarnya tak boleh pakai sebenarnya. Pasal dia akan ada inflasi. So apa yang berlaku ialah dalam jangka masa 20 tahun, apa yang you kena buat ialah you kena tukar duit tu kepada apa? Aset selamat. Contoh aset selamat kita sekarang ni obviously ialah gold lah, emas. Belilah emas apa benda kan. Semalam saya jumpa yang si Amin tu jual Dante. Saya pun bertahu ada Dante. Selain daripada public gold dan sebagainya kan. Lepas tu kalau you ada apps, you beli Hello Gold contohnya. Ataupun you tak pernah kan. Mimpi apa, ajak wife, nampak pullback, apa tu, emas turun gila-gila nanti kan. Lepas tu you ajak wife pergi, ataupun you ajak you punya mak ke apa semua kan. Pergi kedai, oh beli emas, beli banyak-banyak. Beli sampai sini. Kan. Kerana emas masih lagi murah sekarang. Walaupun kita rasa tinggi, dia masih murah. Sebab emas akan meningkat. Kenapa emas kena meningkat? Dia safe haven, satu lagi ialah dia sangat sensitif dengan Amerika punya mata wang. Kan? Amerika dalam keadaan goyang sekarang ni. Kecuali dia lakukan sesuatu lah. Jadi ini yang saya nak masukkan ialah memahami pasaran kewangan. Bukan merely ialah, oh aku masuk trading, ataupun aku trading ialah aku buat benda ni, aku trading ialah aku target hari-hari, aku trading ni siapa paling hebat layer. Bukan. Itu adalah technicality. Tapi dari segi landscape, dari segi spektrum, you kena faham daripada awal. Tambah-tambah adik-adik yang muda ni. Jangan nampak dia sebenarnya untuk dapat duit, tetapi cuba nampak dia untuk bina kekayaan dan keberlimpahan. Berapa ramai faham saya? Yes? Alright, bagi tepukan sikit.
Saya start ni just nak start reality check. Kadang-kadang ramai orang yang mula, dia tak sedar apa yang dia patut buat kerana dia terpengaruh dengan orang lain. Dia tengok kawan dia, oi kau buat apa? Oh adalah sikit-sikit sorok telefon kan. Lepas tu cek-cek, oh buat duit kan. Jadi kadang-kadang kita mungkin terpengaruh sebab tu. Ataupun nombor dua ialah mungkin kita tak tahu dari segi hala tuju dan juga jangka masa panjang punya perjalanan. Berapa ramai faham saya? Yes?